yakni kaum Nabi Saleh, berkata kepada orang yang dianggap lemah yang telah beriman di kalangan mereka, yakni kalangan orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh, tahukah kamu bahawa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman dengan wahyu yang disampaikannya. Kemudian orang yang sombong itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Sebab apa saya bawa kisah ni? Tuan-tuan, wajib tak solat? Solat wajib tak? Solat wajib. Ramai tak orang tak solat? Ramai tak solat. Ramai tak solat. Yang tak belajar tentang solat, ramai. Liwat mungkin kita tahu, haram. Tetapi ramai tak orang melakukan? Ramai. Siap ada NGO gay. Betul tak? NGO, persatuan, diiktiraf, kebebasan bersuara. Dilindungi oleh bangsa sebut aku pula tak? Dilindungi oleh kuasa-kuasa besar. Nampak tak? Bukan orang yang kafir duduk dalam, orang yang beriman pun ada. You jangan cakap tentang saya, Jangan ganggu tepi kain orang. You jaga amal you. Betul tak? Bila ada dah peguam apa semua, cakap. Betul tak? Islam tak? Ramai Islam. Siti Kasim, idola ramai. Tak? Pakai tudung kelabu. Seorang yang kuat, lantang mempertahankan kaum-kaum yang mengikut kaum yang disebut dalam Al-Quran ini. Dan ada dari kalangan kita ikut. Kalau kita tengok kisah di Palu, saya sebut lagi. Tuan-tuan tengok berapakah likers yang follow page dia? Berjuta. Tujuan apa duk like? Nak tengok video? Tak? Like tak apa, like saja je. Maklumat. Maklumat. Tak? Malaysia kita pun ada page LGBT. Dia tak tulis lah LGBT. Persatuan demikian. Orang mukmin ikut. Ni saya baca ni malam ni membuktikan bahawa walaupun benda ni dah lama berlaku, kenapa kita duk kata sebab apa duduk becam dia ni? Bukan berlaku lagi pun. Tak ada dah. Tak berlaku dah. Mana ada berlaku dah benda ni? Kalau tak berlaku, Allah Subhanahu wa taala dah masuk dah dalam Al-Quran. Hukum yang kita baca minggu lalu, hukum bagi orang yang melakukan liwat ini adalah direjam. Ada kena tanam dia lalu lepor batu sampai mati. Beratnya hukuman dia. Kenapa tak dimasuk dalam Al-Quran? Kerana perbuatan ini manusia masih melakukan. Sehingga kan hari ini, kalau kaum Nabi Lut dulu lelaki dengan lelaki, sekarang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan haiwan. Tak? Dengan pokok ada. Dia rosak di pokok. Tak? Benda ni akan berlaku. Sebab tu perkara ni akan berlaku. Kerana itulah Al-Quran tidak memansuhkan. Dulu dia duduk dalam kitab-kitab terdahulu. Sekarang dimasukkan kitab-kitab terdahulu, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kita wajib beriman kepada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tetapi kita perlu beriman kepada ayat-ayat yang ada dan pakai ayat-ayat yang ada di dalam kitab Al-Quran. Jadi kaum Nabi Saleh ini, dia kata kepada orang yang beriman, orang yang sombong itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu.
Ni kaum Nabi Soleh sebut. Kaum Nabi Lut sama juga. Kaum Nabi Nuh, anak dan isteri tak beriman. Anak dengan isteri tak beriman. Tak. Bukan ayah ustaz, ayah rasul. Rasul. Tak. Bukan wali. Bukan wali. Ada karamah, bukan. Rasul yang diberi mukjizat. Buat kapal atas bukit. Kering kontang. Dibawa haiwan. Allah pelihara. Ajak anak. Tak. Ajak anak naik sekali. Anak tambah nak naik bukit. Dah. Bukit besar tinggi lagi, dia kata. Ayah hebat atau bukit tepu. Bukit besar tinggi lagi. Tak. Tambah beriman kepada ayah. Ni kaum dahulu. Hari ni ada tak beriman? Ada juga. Ada. Lahir daripada seorang ibu yang muslim, ayah yang muslim, jadilah seorang mukmin keturunan. Ada. Lalu ikut, saya nak ikut kebebasan saya tak suka dikongkong. Aduh. Ada. Tak suka dikongkong. Islam ni payah, pakai seluar panjang. Tak boleh nak sejuk-sejuk naik motor tak sejuk. Kena pakai seluar pendek sejuk. Main bola tak boleh sakok-sakok, kena pakai seluar pendek. Islam ni payah. Maka di zaman kita pun ada orang yang tak beriman. Ni Al-Quran sebab tu tak mansuh. Nak menceritakan kepada kita, dan apa yang dicerita ada zaman kita. Ada zaman kita. Tuan-tuan balik bukalah surah Al-Baqarah ayat tentang manasakh min tu, ayat nasah mansuh. Dia memang perbahasan tentang ayat yang dinasah, dimasukkan, yang dibuang. Ada hukum dalam undang-undang ada, hukum syariat dalam kitab-kitab ada, kitab-kitab fiqh. Dalilnya dalam Al-Quran, tetapi ayat dimansuh. Mana? Asy-syaikhatu wasy-syaikhu wasy-syaikhatu. Dalam Quran tak ada. Az-zaniyatu waz-zani ada. Zina laki-laki, penzina perempuan ada. Tetapi orang tua yang berzina, ayat tak ada, undang-undang ada. Maka itu adalah salah satu dalil-dalil daripada nasakh wal mansukh. Dalam lagi sebut, kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan, dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika benar kamu termasuk orang yang diutus Allah. Dia cabar lagi. Buat hari unta ni dia tak percaya lagi, dia cabar lagi. Tak. Nabi ni bila dia ada dakwah, Allah perintah bagi tahu, jika tidak beriman akan turun bala macam-macam ini. Lalu dia sebut kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika yakni benar kamu termasuk orang yang diutus Allah. Kerana itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Allah balas cash. Untung kita umat Nabi Muhammad ni, Allah bagi tangguh. Ada, Allah tangguh. Nak Malaysia kita ni banyak sungguh Allah pelihara. Ada. Saya duduk di Indonesia, kan situ gegar bumi, kan Padang. Saya duduk di Pekanbaru, kan Padang, kan apa orang panggil Dumai. Bila kalau Padang tu, Padang gegar, terasa di Pekanbaru, rasa. Ada. Lalu adalah berita daripada Malaysia, alhamdulillah pelajar Malaysia selamat dan tidak ada apa-apa kecelakaan berlaku terhadap pelajar Malaysia. Education Malaysia ambil tindakan lah. Tapi Malaysia Allah pelihara. Kita ada tak setahun 5 kali gegar bumi? Pulau Pinang, lepas tu Sabah, lepas tu Terengganu, lepas tu Kelantan. Ada tak? Ada kita. Dia kan apa orang panggil letus gunung berapi. Siap ada universiti yang mengkaji tentang gunung berapi Indonesia. Kita ada tak?
Mekah tu ada ke tak tahu bahagian gunung berapi. Nak kaji keselamatan untuk standby apa, tak ada. Dia ada terus betapa parahnya negara dia, banyak musibah-musibah yang berlaku. Allah pelihara Malaysia. Dan tengok, Allah tidak memelihara orang-orang yang tidak beriman di zaman Rasul-Rasul terdahulu. Allah beri cash, apa kita sebut, iaitu bala dengan bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Kerana itu mereka ditimpa gempa. Tuan-tuan, baru ni 2-3 hari lepas tak silap saya, peti kuat petang, peti sangat kuat. Masya Allah. Tu atas dunia kita boleh kau masuk dalam kereta, masuk dalam rumah nak lari. Duduk dalam kubur nak lari ruan ni. Duduk dalam kubur ni. Hari ni kita kata semayang lah. Tambah semayang. Tutup aurat lah, tambah. Hidayah belum sampai kepada saya. Allah dah banyak jentik-jentik hati saya, tapi saya belum sampai seruan lagi. Hodoh. Ada? Kita ni berani benar kita. Bila masuk dalam kubur, barulah kita kena benar. Beratnya nak tanggung tau. Hak semayang kita baca doh awal-awal sekali dulu, banyaknya seksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ni kaum Nabi Saleh, maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu amanah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu menyukai orang yang memberi nasihat. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Tak. Nabi Saleh selesai kerja dia tinggal tempat tersebut. Jadi ibarah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita dalam Al-Quran. Kisah-kisah Allah datangkan bala orang-orang yang tidak beriman, bala kepada orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibarah dan pengajaran kepada kita yang masih hidup, yang ada peluang untuk kita bertaubat dan untuk kita menambah amal soleh. Imam Ghazali ditanya, wahai guruku, kenapa aku ni dihidupkan lagi? Kita ni dihidupkan lagi. Imam Ghazali kata 2 sebab. Yang pertama, Allah nak beri peluang kepada kita untuk kita terus menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala beri peluang untuk kita tambah amal soleh. Buat segala apa yang kita buat niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam pernah bertanya kepada iblis, katakanlah kepadaku, apakah perbuatan yang amat disukai olehmu? Iblis menjawab, tiada satu pun yang lebih hamba sukai tuanku selain daripada liwat. Ni kisah yang didatangkan kepada kita oleh pengarang, oleh ulama kepada kita, apa yang dibicarakan oleh Nabi Sulaiman dengan iblis. Nabi Sulaiman tanya iblis, wahai iblis, apakah amalan, apakah perkara yang mu suka buat? Lalu iblis bagi tahu, tidak ada satu pun amalan yang aku buat melainkan aku suka melakukan liwat. Tak. Bukan orang ahli neraka ni, iblis ni hak tentu-tentu dah neraka. Tak? Yang Allah terima doa dia, minta dengan Allah nak panjang umur sampai ke kiamat. Allah tak matikan dia. Tetapi kerja dia, Allah beri peluang hidup kita ni, kata Imam Ghazali 2 benda tadi, taubat dengan amal soleh. Tapi kerja iblis ni merosakkan manusia untuk ajak sama dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat ke atas orang yang mengurangkan sukatan atau mengurangkan timbangan ataupun membesarkannya dan memasuki tanda dengan tidak membasuh kemaluannya ke dalam semua kemaluannya, kerana semua itu adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Dan neraka adalah balasan bagi barang siapa yang mengerjakannya. Begitu juga lelaki yang menyerupai perempuan dan sebaiknya. Dalam ni juga dia sebut, kita sebut hari ni, tomboy. Ada?
Kita sebut tomboy, tahu tomboy? Baru ni saya tengok dalam telefon. Kalau telefon kita kan, kita tolak tarik ke kanan-kanan tu, last kali ada berita tak? Kalau adalah telefon tuan-tuan, dia ada. Dia tulis situ, dia tulis, seorang isteri terkejut. Saya tak pandai lah ayat berita tu, gitulah pergi dia tak. Marah pula kata, ayat berita gitu macam ayat Terengganu. Bukan gitu. Saya sebut je lah dah. Seorang isteri terkejut kerana tersedar bahawa suaminya adalah perempuan. Berlaku ke gitu? Tak? Tomboy. Orang perempuan nak jadi lelaki. Ni, Nabi sebut juga, antara yang Allah laknat selain daripada kaum Nabi Lut ini, tarah ia sama dengan orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Orang perempuan menyerupai laki-laki. Ada. Orang laki-laki menyerupai perempuan siapa? Panggil pondang tak? Pondang. Ada tak zaman kita? Ada. Ni. Terengganu ada tak? Ada. Tuan-tuan, siapa yang ada dalam ni, hok yang rajin buat apa panggil serbuan. Mungkin dia terlibat dengan serbuan. Saya ceritalah. Tak. Tuan-tuan tahu tak? Kat bandar, kat ladang tu. Kat ladang. Beberapa tahun yang lalu, cara dia nak cari pelanggan, dia suluh. Tak. Kalau orang tak perasan, orang ingat main lapu. Ada orang main lapu atas tu, dia ingat. Tapi kalau orang hak tahu, itulah cara jual dia. Marketing. Nah, dia cari pelanggan dia. Dia buat dengan lapu. Siapa? Tunggu atas tu, pondang. Ada atas tu. Tak? Tak tahu ada tak hak rajin pergi dalam ni. Nah, mungkin hak senyum-senyum rajin pergi tak tahu. Masuk hal ni buat lebah. Nah. Maka Nabi sebut kaum yang menyerupai perempuan, lelaki yang menyerupai perempuan, Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Hari ini juga orang klaim atas kebebasan hak-hak asasi manusia. Ramai pakai hak asasi manusia tanpa melandaskan ilmu yang sahih, ilmu yang ada, merujuk kepada hakim-hakim yang berperlembagaan tidak menggunakan Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW telah memberi amaran kepada pelaku liwat dengan sabdanya, barang siapa yang mati sedangkan dia telah melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ia tidak akan tenang di dalam kuburnya walaupun seketika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintah malaikat menyerupai seekor burung, lalu menyambar mayat itu dengan kedua-dua kakinya dan diterbangkan ke tempat kaum Nabi Lut, serta ditulis pada dahinya bahawa ia telah putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, kita dengar dah apa yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Nabi sebut orang yang mati sedangkan dia telah melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dia buat betul. Benar-benar dia buat. Tak? Dah kalau dia jahil, dia tak tahu ke mana. Yang pertama, dosa jahil. Yang kedua, dosa dia melakukan. Tak? Orang yang kafir, yang pertama dosa kafir dia, yang kedua dosa dia tidak melakukan ibadah. Dia terkunci, tidak diterima solat dia, walaupun dia solat, dia kafir tapi dia suka main surau masjid. Terkunci, tidak diterima amal ibadah dia kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia sedekah banyak,
Allah berilah ketenangan kepada dia atas dunia ni, kemudahan hidup dia atas dunia ni, tetapi tidak diterima amal soleh dia ke langit sebagai ganjaran syurga, tak diterima oleh Allah. Lalu macam mana dia ni? Dia akan dihukumkan oleh Allah dengan 2 kali hukuman. Orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji ini, kalau dia tak tahu, maka dia dapat 2 dosa. Kalau dia tahu, dia dapat apa? Dia dapat kemurkaan Allah. Sebab dia tahu dia tak tinggal dan dia buat kerana dia tahu. Ia tidak akan tenang di dalam kuburnya. Dia duduk dalam alam barzakh ini, orang ni tak ada ketenangan. Tuan-tuan, di mana tempat kita tenang sekarang ni? Di mana? Dalam masjid lah kita boleh tinggal telefon, betul tak? Dalam masjid lah kita boleh tinggal sekejap kawan-kawan kita. Dalam masjid lah kita boleh tinggal sekejap anak isteri kita. Dalam masjid lah kita boleh duduk niat iktikaf, pegang tasbih ataupun kita zikir menggunakan jari-jari kita. Kita boleh tadabbur, tidak ada orang mengganggu kita. Kita duduk di penghujung dinding. Di awal-awal pagi subuh, duduk berseorangan. Lalu kita sebut Allah, Allah. Waktu itulah waktu yang tenang. Bila mari subuh, start kita minum air kedai, mulalah sibuk hari tersebut. Urusan anak dan isteri, urusan diri kita, kerja kita, sampailah ke petang kita banyak berfikir tentang dunia. Lalu bila malam, mari waktu subuh, kita bangun awal, kita pergi ke masjid ataupun duduk di rumah, hafal sejadah, kita duduk. Itulah ketenangan waktu kita yang kita ada atas dunia ni. Tetapi orang yang melakukan demikian, Nabi sebut, dia tidak akan tenang di dalam kuburnya walaupun seketika. Satu lahzah masa, satu saat, tidak ada sedikit pun ketenangan. Allah tak bagi kepada dia. Allah tak bagi. Kita nak tenang dalam bab solat macam mana? Dalam bab solat kita nak tenang ni, pertama sekali, antara dia kita boleh standby. Maknanya apa? Sebelum masuk waktu, kita buat persediaan untuk solat waktu tersebut. Kita tunggu nak masuk waktu dah ni, ambil sembahyang. Yang pertama, 15 minit ke 10 minit ke, makna kita ambil dah sembahyang. Yang pertama. Yang kedua, kita menuju ke masjid. Apabila orang azan, kita solat sunat. Kalau kita masuk orang belum azan lagi, kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh. Kita nak sembahyang sunat wuduk boleh. Sunat taubat boleh. Dalam waktu panjang itulah, waktu yang seketika itulah, waktu yang kita ada untuk dapat ketenangan dalam hidup ni. Sembahyang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Terselendar depan Allah ni. Angkat tangan. Kemudian kita sebut Allahu Akbar kabira. Tuhan yang Maha Agung, yang memiliki kekuasaan. Segala kekuasaan dimiliki oleh Allah. Dalam sembahyang ni kita duduk cakap dengan diri kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur. Kemudian kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sembahyang seorang kan? Kita boleh baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah. Kita sebut ismul li zatih, isim bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberi rezeki kepada kita, zat yang pelihara kita, zat yang menerima taubat kita, yang menerima maghfirah, yang memberi keampunan kepada kita, yang sayang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang memiliki kekuasaan sekalian alam.
dialah memiliki segala-galanya, tenang dalam sembahyang. Tak? Waktu itulah atas muka bumi ni orang yang sembahyang tak tenang apabila dia nak kejar rakaat. Sampai situ Tok Imam nak habis dah. Nak habis surah dah. Nak habis surah pilihan. Tak? Tok Imam baca, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud." Sampai situ lakum dinukum waliyadin. Memang dah kalau jalan. Tak. Dia pun start 1 2 3. Sampai depan ni akak takbir. Dah lah. Tapi tenang tak? Tenang tak semayang? Tak tenang. Lelah berdeh. Tak? Lelah. Dah. Sampai akhir semayang pun tidak ada ketenangan. Buat persediaan daripada awal masuk ke dalam masjid. Apabila orang azan, lalu kita sembahyang sunat. Sudah sembahyang sunat, kita zikir. Setelah kita zikir, kita bila qomat, kita bangun. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Bangun, mari. Jangan habis azan, habis qomat baru bangun. Bangun, duduk dalam saf. Duduk dalam saf. Bila imam takbir, setelah imam sempurna letak, kita angkat takbir. Barulah solat kita, solat yang tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita boleh tadabbur dalam solat. Kalau kita kejar-kejar, maka tidak ada ketenangan. Ini ketenangan yang tidak dapat di atas dunia. Bagaimana seseorang yang tidak dapat ketenangan walaupun satu saat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi alam barzakh yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia akan semua manusia akan duduk dalam orang yang mukmin semua akan duduk dalam alam barzakh ini. Semua akan duduk, mukmin akan duduk dalam alam barzakh. Siapa kita kalau kita tidak mahu mencari ketenangan di dalam alam barzakh? Nabi beri amaran, kata tuan pengarang, orang yang melakukan liwat dia tidak dapat ketenangan walaupun seketika di dalam alam barzakh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan para malaikat menyerupai seekor burung. Mari seekor burung besar, Allah perintah malaikat menyerupai seekor burung, lalu menyambar mayat itu dengan kedua-dua kakinya. Dalam hadis ni, kalau kita duk fikir dengan akal kita, tak sampai. Maksudnya apa tak sampai? Bila kita dengar cerita Allah perintah malaikat bentuk burung, mari ambil mayat dengan dua kaki, logik ke? Kita tak akan sampai dengan akal kita. Tetapi mestilah dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada, yang dibahas oleh para alim ulama. Kita kena ngaji ilmu hadis. Nak tahu tentang asbabul wurud, nak tahu perbahasan hadis ni macam mana sebenarnya. Ada maksud hadis ni macam mana? Baru kita ni bila dengar betul ke tak tahu. Betul ke tak tahu. Betul ke tak tahu. Lelaki dak pergi masjid. Dak pergi masjid terus. Sebab apa? Dah tak percaya. Tak ngajar kata burung terbang dalam kubur. Tak percaya. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita tidak ada disiplin ilmu. Kerana itulah apabila ustaz yang membaca kitab yang ditulis oleh para alim ulama, dia baca, maka kita dengar dan kita menerima. Kerana apa yang ditulis dan disebut oleh para alim ulama adalah berdasarkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Dia ada ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu badi', ilmu bayan. Macam-macam ilmu yang kita tidak ada. Kita ni bukan balaghah, bukan badi', bukan bayan, bukan nahwu. Ngaji pun kokak-kokak, tak ngebat tukuh. Tak ngebat. Ngaji
Sampai dekat sok, sok kedok ni. Ha tak? Sampai ketong dengan sok, wasedok. Ha tak? Hak jenis gini ada titik je panggil dok. Ha. Bila dengar ustaz ngajar, tu kedok dah ustaz ni. Ha tak? Jadi kita ni banyak suka komplain. Hadis Nabi pun kita berani komplain hari ni. Kita berani. Sebab apa? Sebab kita banyak sibuk benda lain. Kita tak mengaji mana, tetapi kita banyak sibuk komen. Carilah tok guru Ginadah, Terengganu ni banyak lagi pondok. Tok guru ramai lagi yang alim. Beli kitab dekat jendela ilmu, pegang kitab hak nipis 3 ya, 5 ya sekeping tu, pergi cari tok guru. Kata tok guru, ustaz, tok guru, saya nak mengaji dari kulit ke kulit. Adalah kelas-kelas khas. Kita belajar 5-6 tahun biar alim, barulah kita ni tak suka komen. Kadang-kadang learning berlaku, kitab-kitab yang ditulis daripada para alim ulama pun berani komen. Kita sutih harang tak tulis lagi buku. Tak tulis sekali pun lagi. Tak tulis sutih pun. Kau tulis pun tak ada orang nak baca pun buku kita. Tulis ngaruk sekali tulis. Tak tahu mana tata bahasa. Budaya balarah dalam tulisan kita pun tak ada. Susunan ayat tak ada, tata bahasa tak ada. Ulama dulu Allah bukan bagi dia masa dan peluang keberkatan masa dia tulis, tetapi ayat-ayat yang dia tulis penuh dengan keindahan, penuh dengan kecantikan, Allah beri kepada para alim ulama. Kerja kita apa? Kita dengar dan kita menerima, pakai. Tu kerja kita. Tak? Tak payah kejutlah bila dengar burung. Allah perintah malaikat menyerupai burung, menyerupai seekor burung, lalu terbang menyambar mayat. Kita ni pun Allah menjadikan kita ni pun besar sangat dah bukti. Allah menjadikan kita. Sebab apa? Sebab ada orang tanya, macam mana Allah nak menciptakan kita balik? Mudahnya Allah nak menjadikan kita sebelum kita ada. Adakah payah untuk Allah menjadikan balik kita? Tak payah. Orang yang pernah beki motor, dia beli motor, dia beki. Ataupun di bengkel lah. Mari orang hantar motor, dekat dia buka enjin, kemudian dia nak tutup balik. Dia ada kemahiran, dia nak tutup balik. Dia boleh tutup balik tak? Boleh tutup balik. Itu pun dah cukup sebenarnya untuk menjadi bukti bahawa Allah ni lagilah huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha besar dan memiliki kekuasaan yang besar di sisinya. Cukup dah isyak dah kan? Isyak dah tak? 8.40 isyak dah kan? Okay. Ni kita wajib beriman. Saya berhabis. Dan diterbangkan ke tempat kaum Nabi Lut serta ditulis pada dahinya, atas kepala dia ni ditulis bahawa ia telah putus daripada rahmat Allah. Na'udzubillah. Bila tak ada rahmat ni, Masya Allah. Kita selawat pun hari Jumaat ni, Tok Imam untuk sebut semua. Bila kita selawat satu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala selawat kepada kita 10 kali. Dengan masuk Allah beri rahmat kepada kita. Orang melakukan liwat ini tidak ada rahmat bagi dia. Sabda lagi menerangkan keadaan akibat liwat. Akan datang pada hari kiamat beberapa orang kanak-kanak yang tidak berkepala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada mereka, siapakah kamu? Mereka semua menjawab, kami telah dianiaya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, siapakah yang telah menganiaya kamu? Maka mereka pun berkata, bapa kami, iaitu mereka itu mendatangi duburnya. Maksudnya apa? Maksudnya liwat. Jadi cukup setakat tu pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat sedikit ilmu daripada apa yang kita dengar pada malam ni. Mudah-mudahan dia menjadi kekuatan kepada kita untuk kita cegah diri kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.